Okey. Saya minta maaf gangguan lagi. Biasalah tu saya sama ada kawasan ini, kawasan dia punya wifi-nya tak kuat, nak kata macam mana kan? Ya. Kita haraplah ahli parlimennya berusahakanlah supaya dapat wifi-nya ke seluruh kawasan dalam Pasir Salak ini. Yang keduanya, saya tahulah bahawa sebab saya nak mengulas tentang apa berlaku di Melaka. Jadi Jekom, sila kerja terus, tak ada masalah. You hack saya, lepas ni saya on balik. Pendengar, viewer saya tidak akan lari. Jangan risau. Membujur lalu melintang patah. Membujur lalu melintang patah. Jadi kita tak ada risau. Kata dia orang Perak, apa nak jadi-jadilah. Teman tak kira. Itu kata orang Perak ya. So jadi berbalik kepada kedudukan di negeri Melaka. Jadi ada 5 kawasan yang selesa, itu Sungai Rambai, Serkam, Kuala Linggi, Tanjung Bidara dan Air Limau. Ini insya-Allah kubu UMNO. 8 kawasan dalam negeri lagi ni. Jadi kalau 5 campur 8, 13. Belum cukup lagi nak tubuh kerajaan. 8 kawasan itu ialah lendu. Itu sekarang ni diwakili oleh mantan Ketua Menteri. Sebab dia punya result itu pun menang lebih kurang 600-700 majoriti saja. Kemudian di Tabun Aning, Gadik, Asahan, Pantai Kundu, Air Molek, Rim dan N27 Melimau. Jadi kalau 5 campur 8, 13 insya-Allah. InsyaAllah dengan warga UMNO turun kali ini, kita all out insya-Allah. Dan 5 lagi ada peluang untuk kita merebut kawasan itu, iaitu kawasan yang di mana yang amat berhormat Perdana Menteri kena bersetuju. Begitu juga yang berhormat Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, Majlis Tinggi UMNO, Pimpinan Tertinggi UMNO kena bersetuju 5 kawasan ini. Kali ini MCA ke MIC berkorbanlah untuk sementara bahawa calon menentukan, iaitu kawasan Pengkalan Batu yang diwakili oleh beliau tu, kawasan Duyung, Bemban, Kelebang dan Macap Jaya. 5 kawasan ini insya-Allah kalau kandidatnya ataupun calon-calon yang diturunkan itu muka baru dan juga Melayu. Sebab kalau tidak nanti sukar. Dan kalau MCA, MIC nak bertanding tu, pilihlah 4 kawasan tu. Macam saya kata semalam kemarin, kawasan Bandar Ili, Kota Laksamana, Kesidang, Air Keroh. Kalau you hebat sangat, dapat mempengaruhi warga bangsa bukan Melayu, inilah 4 kawasan. Saudara, biarlah. Tapi lepas itu ada lagi tu, saya tak mau sebutlah kawasan tu, sensitif nanti orang kata saya ni resis sangat. Itu biarlah DAP. Tak nak menang 100% ni, itu bukan kerja kita lah ya. Mana ada menang 100%, saudara. Baik, bagi kawasan berikut, alright, di Parlimen Hang Tuah Jaya, Parlimen P137, dalam kedudukan N15 Bekalan Batu. Ini kawasan beliau ni, saudara. Pengundi ada sejumlah 21,182 orang. Sebab kita dulu kita meletakkan calon daripada MCA, dalam keadaan payah macam mana pun cuma dapat 6,471. Dan calon daripada DAP Nur Hizam Hassan Bakti, dia dapat 9,227. Itu yang meroyan nak bertanding lagi tu. Dia ingat dia dapat undi banyak itulah. Saya tidak yakin kalau kita menurunkan calon dan muka-muka baru dan juga Ketua Melayu, insya-Allah. Kerana calon Melayu tadi yang bertanding juga Ramli Dalip, dapat 2,230 saja. Jadi artinya seperti undi protes. Majoritinya 2,756. Kerana di situ terdapat pengundi Melayu sejumlah 65% saudara, daripada 21,000. Dan pengundi Cina cuma 28, pengundi India 5%. Jadi artinya peluang untuk menang tu ada. Dan terpulang kepada kandidat. Begitu juga di Air Keroh. Air Keroh memanglah kawasan ini pengundinya 25,407. Dulu kita menurunkan calon daripada MCA. Ini kawasan yang saya kata tak payah fikir banyak sangatlah. Kerana daripada 25,407 undi, DAP dapat 14,000. Jangan orang kata don't waste the time, biarlah MCA bertanding situ, kita pakak-pakak sokong sajalah. Sebab tidak memberi banyak makna pun. Sebab ada calon Melayu seperti Rahman bertanding pun, kalau dia combine dengan MCA pun cuma dapat 7,000. Sedangkan DAP mendapat 14,279. Kerana di situ pengundinya Melayu cuma ada 40%. 50% adalah pengundi bukan Melayu dan 8% daripada keturunan India. Jadi untuk kawasan Don Air Keroh ni boleh-boleh camping-camping itulah. Kan?
tak payah nak pedor sangatlah saudara. Tetapi bagi Dun Bukit Katil, Bukit Katil ni ada ruang. Sebab jumlah pengundi adalah 25,072 orang. Dulu UMNO meletakkan calonnya saudara Yunus Hitam. Amanah Adli Zahari mendapat 11,226, sedangkan calon UMNO dapat 8,067. Daripada PAS dapat 2,237. Kalau diikut dari segi jumlah pengundinya, pengundi Melayu ada sejumlah 64%. Besar tu. Ramai pengundi Melayu. Cina ada 30, 4% India. Jadi kalau digerakkan jentera untuk berkempen pilihan raya apa semua, saya ingat paling sesuai di Bukit Katil tu elok, boleh ditebus. Sebab ini kawasan ini dulu pernah diwakili oleh Dato' Ali Rastam. Ali Rastam. TYT sekarang. Sekarang TYT. Jadi beliau boleh takkanlah orang Bukit Katil nak buang undi yang bukan-bukan kali ni ya saudara. Itu di N17 Bukit Katil. Dan yang akhir sekali adalah Air Molek. N18 di Air Molek. Jumlah pengundi adalah 17,703 pengundi. UMNO menurunkan Saudara Rahmat Mariman. Dia dapat 6,951 menang. Sedangkan calon daripada PKR iaitu Farhan Ibrahim dapat 5,146. Calon daripada PAS Jantak Abdullah dapat 3,082 dan calon bebas dapat 79, hilang wang pertaruhan. Kerana di sini di Air Molek ni jumlah pengundi Melayu ada 87% dan Cina ada 7%, India ada 4%. Saya yakin kali ini dengan segala kebejatan politik yang berlaku sepanjang pimpinan Pakatan Harapan, rakyat di Air Molek dah tengok macam mana jadinya. Begitu juga bila Perikatan Nasional merentah, dan saya yakin kali ini rakyat akan buat keputusan yang tepat dan lain tidak adalah untuk kemaslahan kepimpinan kita nak cari untuk memimpin negara. Kita dalam keadaan yang berada dalam situasi yang begitu tenat ekonominya, baru nak sembuh sikit daripada Covid, tapi hari ini naik balik ya saudara Nordin. Saya rasa itulah laporan yang saya dapat berikan di Melaka. Jadi boleh saudara nak komen apa-apa sikit? Silakan saudara Nordin. Cuma sudah pastilah Datuk kan. Ya. Saya yakin pada masa depan bermula daripada Melaka ni. Faktor calon tu sangat penting. Betul. Kan. Dan kalau UMNO sendirilah sayang kan partinya. Kali ini pengorbanannya pun kena banyak. Yang mana patut berulur cakap direct je tu. Kan. Orang-orang muda perlu diberikan peluang yang lebih. Datuk ya. Muka-muka baru lah. Muka-muka baru. Dia sebenarnya macam ni. Tok bukanlah semestinya orang muda. Ya. Kadang-kadang ada juga orang muda ni yang dia dah belajar yang tak senonoh ni. Ada juga kan. Tetapi yang pentingnya ialah muka baru. Ya. Kan? Yang bersih. Bersih. Dipanggil fresh. Ya. Fresh candidate ni kan. Jadi dan yang keduanya saya fikir yang kita nak cari ni ialah pemimpin. Ya. Nak bergelar wakil rakyat, nak jadi wakil rakyat ni sebenarnya tak susah Datuk. Walaupun ada orang kata cakap senang lah pergi bertanding tengok. Kita tengok masa 2018 yang tak apa-apa tu pun boleh menang. Lepas tu bila dia jadi wakil rakyat, rakyat pening lah kan. Macam beliau lah. Sebabnya lebih kurang beliau semua betul lah kan. Dia puncanya kadang-kadang apabila mereka ini yang kita pilih tu macam Siti P. Ramlee dah tersalah pangkah. Kerana yang terpilih itu sebenarnya kerana ialah bila dia tidak bermula daripada bawah, tidak pernah ada asas untuk membangunkan masyarakat, memimpin masyarakat. Bila dia menang jadi wakil rakyat, dengan pandai je menabur janji. Ada seorang kawan saya kata tak ada susahnya, kamu pandai je ngecik sikit katanya. Ngecik tu bahasa Perak ni maknanya menipu lah sikit kan. Dia kata menang janji kita jadi wakil rakyat ni kan. Lepas 5 tahun. 5 tahun. Kan? Lepas itu ada pula setengah dulu macam saya pernah jumpa Datuk. Dia kata, saya memang nak jadi wakil rakyat sepenggal katanya. Kan? Jadi sepenggal tu maknanya tak buat apa pun tak kisah, esok dah dia pencen. Kan? Rakyat terpedaya lah. Rakyat terpedaya kan. Sebab saya lihat Datuk, masa depan Malaysia lepas ini sebenarnya adalah satu kita ni dah berada di satu ibarat macam dah ada di jurang Datuk. Itu yang saya takut tu. Tertolak sikit aja habis terus.
Jadi untuk kita membina semula negara, nak betulkan negara ni, kita perlukan pemimpin yang boleh pertama pemimpin yang berjiwa rakyat, dan boleh untuk membangunkan rakyat. Kita tak nak sekadar wakil rakyat. Itu yang kita tengok kadang Datuk, kita lalu kita tengok mana dia orangnya tak ada, wakil rakyatnya tak ada, rumahnya besar ada kan. Ini yang kita tak nak Datuk. Kan? Saya suka kalau Datuk datang contohnya kan. Datuk boleh tengok kan. Kita boleh jumpa pemimpin tu, ada bersama kita. Ini yang kita nak sekarang ni Datuk. Awaknya nanti ni Cik Nordin boleh bertanding lah, nampak gayanya. Memang ada disuruh orang. Kalau ikut sekarang ni dah kuat lah macam tu kan. Tapi saya yakin lah. Walaupun tak semestinya kita Datuk kan. Kan. Yang pentingnya dia macam ni Datuk. Saya percaya satu benda. Kalau kita ni betul-betul boleh memimpin dan nak memimpin, buat apa kita sibuk sangat juga nak jadi wakil rakyat? Kita jadi usahawan. Kita boleh memimpin masyarakat. Itu namanya social business. Kalau kita misalnya jawatan aktivis pengurusi NGO, pun kita boleh memimpin rakyat. Ini masalahnya, berebut nak jadi wakil rakyat, lepas itu bukan nak membela rakyat. Ini yang banyaknya. Sebab itu saya pun kadang-kadang banyak orang kata, kamu dah biasa buat kerja membangunkan masyarakat ni, kamu jadilah wakil rakyat. Saya kata yang sibuk ni di wakil rakyat ni apa? Yang jadi rosak hari ni Datuk, kerana kita lebih mementingkan nak berebut jawatan. Macam kami ni Datuk, memanglah tak ada jawatan kuasa sebagai menteri besar ke, sebagai exco ke, sebagai wakil rakyat. Tapi kami juga boleh menyumbang kepada masyarakat. Kita boleh bawa pegawai kerajaan bersama. Sebab orang tahu kalau kita tu betul Datuk, apa dia masalahnya untuk disokong. Kan? Cuma beginilah Datuk, kalau kita pula lepas ni bercita-cita nak jadi wakil rakyat, kalau belum jadi wakil rakyat pun kita dah boleh bangunkan masyarakat dan kampung halaman kita. Kalau bagi kita kuasa, lebih baik lagi. Lebih baik lagi lah kan. Saudara, itu adalah suara hati seorang anak muda yang sempat bersama dengan saya di Pasir Salak. Jangan lupa saudara, Pasir Salak di sinilah Melayu menuntut kebenaran. Melayu menuntut maruahnya. Akhirnya dia orang pilih tu. Saya tambah sikit lagi tu. Sejarah kita ni di tanah Melayu ni, orang Melayu pertama yang berani bunuh residen Inggeris, orang Pasir Salak lah. Itu sebab orang Pasir Salak ni kadang garang ni di parlimen semua garang. Macam kan. Cuma lepas ni kita nak kerjanya pun kita garang. Saya walaupun saya di hack, jangan risau saudara, saya akan cuba masuk dalam YouTube. Ada segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nak buat macam mana saya? Tahniah kepada Jacob kerana Jacom ke kerana berjaya melakukan hacking kepada saya. InsyaAllah saya tidak pernah gentar. Saudara yang bersama dengan saya, jangan risau. Malam-malam yang akan datang, kalau mereka ganggu, sekejap, 5 minit, kita masuk balik. Kita, orang kata ni tak jemur-jemur. Tak ada. Membujur lalu melintang patah. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Warga Melaka, selamat berkemping. Pastikan sejarah tercipta di bumi Melaka. Terima kasih.